Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, rabbihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala abina Ibrahim wa hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Nazir Walidatul Qasar Masjid Surah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dapat bersama menunaikan hak Allah dan menjadi tetamunya dalam rangka kita meneruskan kehidupan yang berbakti yang telah anugerah Allah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita akan lalui seterusnya akan menambahkan dekatnya kita dengan Allah, dan insya Allah mau tak mau kita akan kembali untuk menghadap Rabbul Jalil. Tadi kita baca kunut dan jarang orang mengupas kunut kita ini. Saya sering bila solat memberi peringatan kepada kita bahawa dalam kunut itu ada 5 doa yang kita sebut. Tetapi doa yang pertama kita sebut ialah Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, berikan kepada kita hidayah. Kita tidak minta yang lain dahulu, afiat kemudian barakah kemudian, tapi kita minta hidayah. Maknanya kita memesan diri kita bahawa prioriti kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah. Yang lain itu tidak ada harga. Umur panjang, kesehatan, sebutlah harta benda, itu tidak punya makna apa tanpa hidayah. Tetapi di tengah-tengah kunut itu kita baca suatu statement yang bagi saya sangat serius, yaitu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, yang bermaksud maka engkaulah qadi. Fa innaka taqdi, engkaulah qadi. Dan engkau bukan yang dihukum, engkau adalah penghukum dan bukan yang dihukum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Statement itu kalau kita dalami, tuan-tuan dan puan sekalian, implikasinya sangat berat, sebab kita membuat suatu pernyataan bahawa dalam hidup ini kita hanya tunduk kepada hukumnya, kerana dia yang menggariskan hukum-hukum, bukan kita yang menghukum dia. Realiti inilah yang tidak dapat difahami, bahawa sekarang ini nampaknya kita yang menjadi penghukum, padahal tadi kita membaca statement itu, fa innaka taqdi, maka engkau adalah qadi, wala yuqda alaik, dan bukan engkau yang didakwa, engkau adalah pendakwa. Jadi sebagai mukaddimah, marilah sama-sama saya mengingatkan kepada kita waktu pagi subuh ini, kita akan menjalani lagi detik-detik hidup dengan meletakkan diri kita ini sungguh-sungguh di dalam kerangka kehidupan berhukumkan hukum Allah. Itulah yang memberi kepada kita suatu dorongan dan panduan bahawa Islam itu adalah lengkap, yang disebut atmamtu alaikum ni'mati. Dan bila dikata lengkap, artinya kita tidak perlu pilih yang lain. Kalau kita pilih yang lain bermakna kita menafikan bahawa Islam itu lengkap.
Namun begitu realiti yang sedang berlaku kepada umat Islam ini parah. Padahal Islam itu menjadi benteng kepada kita. Maka pada pagi ini saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan tentang apa yang sedang berlaku dalam dunia umat Islam dan apa keprihatinan kita. Inilah judul yang telah saya beri kepada Ustaz Razak semalam. Saya beri dan dia mengiklankan, inilah tajuk kita. Dengan demikian saya akan berkongsikan slide ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah teknikal dan saya akan selesaikan mungkin tidak lebih 45 minit, itulah 40 minit supaya tidak terlalu lama. Jadi dengan yang demikian saya akan huraikan realiti yang sedang berlaku pada umat Islam. Kemudian kita akan merumuskan apa yang kita nak lakukan, apa sikap yang kita nak bina pada diri kita, dan apa usaha yang kita nak gerakkan supaya kita jangan hanya menjadi penonton kepada masalah umat Islam, tetapi kita mesti menjadi sebahagian daripada penyumbang untuk menyelesaikan masalah umat Islam. Jadi dengan itu saya akan kongsikan hal ini dan kita akan harap perkongsian saya ini akan dapat membantu. Baik, saya ambil perspektif yang besar dunia ni dulu, tak kira umat Islam atau yang bukan, apa yang sedang berlaku pada dunia. Saya namakan hal ehwal antarabangsa. Pertama, kita ada 195 negara di seluruh dunia. Dan daripada 195 negara itu 193 negara berada dalam PBB, kecuali 2, yaitu Holy City, yaitu Vatikan. Dia tidak mahu masuk dalam UN, dia dianggap negeri. Kemudian Palestin yang telah dinafikan kewujudannya, padahal Palestin pernah menjadi sebuah negara. Jadi 2 negara ini tidak berada dalam PBB, yang lain semuanya masuk. Kalau kita lihat benua, kita ada banyak benua. Benua Afrika ada 54 negara, benua Asia 48, benua Eropah 44, benua Latin Amerika dan Caribbean 33, benua Oceania 14, benua Amerika Utara 2. Nah, kenapa saya sebut ini geografi ini? Karena bila saya sebut itu, wawasan kita akan jadi lebih besar. Kita tidak lihat yang sangat sempit, kita melihat keseluruhannya dulu dan di mana letak duduknya umat Islam. Apa yang sedang berlaku kepada dunia sekarang? Ya, saya minta maaf, saya punya PowerPoint ini saya buat dalam bahasa Inggeris, saya bentang kepada persidangan antarabangsa. Jadi saya gunakan juga, tak sempat di ahli bahasa. Apa yang sedang berlaku kepada dunia sekarang? Pertama disebut krisis ekonomi. Yang parah tu kan. Parahnya minggu lepas Kuwait istirahat, dia tak boleh bayar gaji pegawai kerajaan Kuwait. Bukan Somalia, bukan Lebanon, bukan Iraq, Kuwait. Sekaya macam Brunei, Kuwait, Qatar, Brunei, UAE, negara kecil tapi sangat kaya, tetapi Kuwait telah istirahat. Dia tak mampu bayar gaji. Defisit dia sudah mencecah 96 bilion USD. Kenapa ini berlaku? Panjang setakat itu. Yang kedua, krisis politik dalam negara, antara negara bertempur, merebut kuasa. Ada yang tak mau turun, tak mau letak jawatan, bertempur dengan rakyat. Antara negara dengan negara, menghantar tentera.
China dengan India, tegang. Saudi dengan Yaman, tegang. Rusia dengan Ukraine, tegang. China dengan US, tegang. US dengan Korea Utara, tegang. Masing-masing nak menunjukkan kuasa. Yang ketiga ialah krisis ideologi. Yang besar, ideologi yang disebut ideologi komunis dan ideologi kapitalis, juga bertempur. Ada ideologi berasaskan agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Taois, Yahudi. Ini juga bertempur di dunia sekarang. Umat Islam dibunuh di Bosnia 1955. Umat Islam dibunuh di Kashmir mula 1947. Umat Islam Uyghur dibunuh di China mula 1949. Umat Islam di Palestin dibunuh oleh Yahudi mula 1948. Pertembungan ideologi ini telah menegangkan seluruh dunia. Yang ketiga ialah krisis yang keempat, krisis alam sekitar, environment. Tuan-tuan, kita hanya ada 29 tahun lagi sebelum seluruh dunia ini akan kering air. Mengikut World Count, dia ada data dia dan dia buat meter. Berdasarkan kita mengguna 1,5 tahun saja sampai hari ini, tahun 2020 kita menggunakan 6 triliun tan air dengan cara membazir, dengan cara yang tidak cermat. Dianggar tahun 2040 kita tidak akan ada air, dan ketika itu perang dunia akan berlaku, perang dunia ketiga. Kita dianggarkan ada lagi 27 tahun sebelum kita tidak punya ikan sama sekali. 29 tahun 117 hari lagi sebelum kita akan kehabisan ikan, sama ada ikan pantai atau ikan laut dalam. Statistiknya mengerikan, tuan-tuan, sangat mengerikan. Kita ada krisis kesehatan dunia sekarang. Dalam senarai kita ada 20 wabak yang telah berlaku yang membunuh tidak kurang daripada 200.000 orang. Yang paling tinggi 100 juta orang. Sejak daripada tahun 300 Masihi dicatat apakah wabak-wabak yang besar berlaku di dunia, sampailah kepada COVID. Ada 20 yang besar. Ada yang paling ini disebut the London flu. Kemudian ada yang disebut the Spanish flu. Kemudian kita dengar H1N1. Kemudian kita dengar Zika virus. Kemudian kita dengar Ebola virus. Yang paling besar 1918, Spanish flu, dalam tempoh 9 bulan membunuh 100 juta orang. Krisis kesehatan ini sangat berat dengan wabak-wabak ini. Seterusnya ialah krisis keamanan atau keselamatan dunia. Dalam dunia sekarang ada 40 perang sedang berlaku. Di pelbagai tempat ada 40. Yang besar 13. Yaitu, tuan-tuan mungkin akan terkejut yang kita dengar Syria, kita dengar Libya, kita dengar Yaman, kita dengar Iraq, kita dengar Afghanistan. Tapi kita tidak tahu ada perang besar yang sedang berlaku di Eritrea. Peperangan yang besar sedang berlaku di Burkina Faso. Peperangan US, Iran. Ketegangan sedang berlaku US, Iran, Israel.
kita ada 13 peperangan dunia yang sedang berlaku sekarang yang membunuh tidak kurang daripada 3 juta orang sehingga hari ini. Kita ada krisis pertembungan antara kaum. Ini yang terakhir, ini yang sedang berlaku sekarang. Antara kaum. Sekarang timbul orang membangkitkan rasa perkauman yang sangat tinggi sekarang. Perkauman yang dipanggil kearaban, perkauman yang dipanggil keyahudian, perkauman kemelayuan, kecinaan, bangsa India dengan India, semua membangkitkan yang dipanggil nasionalisme kaum, yang Rasulullah SAW sebut sebagai asabiyah finnar, sikap perkauman yang membawa kamu kepada neraka. Dan pertumbuhan itu semakin tegang, sangat tegang sekarang. Baik, kalau ini realitinya tuan-tuan, ya. Semalam saya di section 24, saya menerangkan krisis environment yang saya sebut kita tinggal lagi 29 tahun. Sebenarnya kita tinggal 27 tahun sebelum seluruh planet ini hancur kerana kita telah merosakkannya. Apakah itu tanda kiamat? Wallahu a'lam. Tapi dia kata the whole ecological system will collapse in another 27 years. Artinya kalau saya barangkali kira-kira saya ni tak sempat lah. Kita kalau tengok muka-muka ini barangkali tinggal berapa, tengok kan, tengok berkesian, nak bagi tahu pun tak sampai hati, tapi tengok kesianan ni. Tapi maknanya tuan-tuan, anak cucu kita akan berdepan dengan keadaan yang sangat parah, terlalu parah, dan kita tak tahu bagaimana mereka nak mengendalikannya. Dengan peperangan, dengan penyakit, dengan habis sumber alam, kita tak tahu bagaimana dia orang hidup. Kalau ini realitinya, ya, dan saya banyak lagi saya nak sebut sini, tapi saya akan langkau. Dunia yang sedang parah ini sudah disebut awal oleh Allah SWT. Sangat selalu disebut oleh para azatizah, para penkuliah, yang disebut surah 30, yaitu Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas faziquhum fayuziquhum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Akan dinampakkan, dizahirkan, zahara, dinampakkan, bukan angan-angan lagi, dinampakkan melalui tempat kita, dinampakkan melalui kita sudah ada berita di saat itu berlaku di satu tempat, di saat itu kita boleh tengok. Dengan era sekarang, daripada kita punya WhatsApp, kita punya Facebook, kita punya internet, yang Instagram, segala macam, on time, artinya berlaku situ kita boleh tengok dah. Ini disebut zahara. Kamu akan dapat lihat semua itu. Apa yang kamu dapat lihat? Zahara. Fasad, bukan fasad, bukan singular, fasad tambah alif, itu namanya plural. Plural bermakna pelbagai kerosakan, pelbagai. Daripada bumi yang sudah panas, daripada cuaca yang sudah tak menentu, daripada air yang sudah kering, daripada makanan yang sudah tidak tumbuh, fasad. Tafsir Ibn Qasim kata fasad itu termasuk maksiat yang kita lakukan. Fil barri di darat, wal bahri di laut.
artinya merata, tuan-tuan, merata. Dan dia tidak disebut di situ Allah nak sebut illa, kecuali, tak ada. Semua kena. Kamu pengunjung masjid, kamu orang yang rajin datang surau, kamu yang rajin umrah, kamu yang banyak tahajud, kamu yang banyak berpuasa, no exception, semua kena. Bima kasabat, disebabkan puncanya Allah rangkum puncanya kepada makhluk yang ini yang dicipta. Bima kasabat aidin nas, Allah sebut tangan manusia. Yang paling mudah untuk kita ukur dan untuk kita nampak ialah tangan. Orang mencuri, orang memegang, orang merampas, orang membunuh, dia sebut tangan. Supaya lebih zahir kamu nampak, inilah perangai kamu. Tapi dia sebut an-nas, dia tak sebut al-insan, dia tak sebut aidil insan. An-nas dilakukan oleh banyak manusia. Manusia yang namanya kafir, manusia yang namanya muslim juga sama, melakukan maksiat, melakukan fasad. Manusia yang datang ke masjid yang surau dan solatnya rajin, jemaahnya tak tinggal, tetapi Allah rangkumkan juga aidin nas, kamu juga terlibat. Karena kamu tidak menjadi yang Rasulullah sebut sebagai insan yang amrul muslimin, mengambil tahu hal ehwal orang lain, hal ehwal kaum muslimin. Kamu merasa cukup, aku dapat solat di sini, anak aku semua dah besar, aku dapat solat, oh sudah. Apa yang berlaku pada saudara kita yang disembelih di kalangan kaum Rohingya, di kalangan kaum Uyghur, di kalangan kaum Kashmir, di kalangan kaum Palestin, itu peduli apa? Yang penting aku boleh umrah setiap tahun, yang penting aku boleh solat selesai. Bi aidin nas, bima kasabat aidin nas, termasuk artinya orang-orang yang dia melakukan amal ibadahnya, tetapi ada perkara yang dia tak lakukan yang sepatut dia lakukan, iaitu mempertahankan agama, mempertahankan marwah. Kita tak buat. Jadi Allah besok tanya kepada kita, tuan-tuan, bukan tanya apa yang kamu dah buat. Allah juga akan tanya apa yang kamu tak buat yang sepatutnya kamu buat. Di sini saya bawa gambar ni, global climate change, tuan-tuan. Orang kita ni, pasal kita dengar istilah ni, jangan-jangan orang yang ambil perhatian terhadap alam sekitar, dia ambil tahu tu sebab planet kita ni kecil je, tuan-tuan. Dengan apa yang kita lakukan ini, kita perlu 1.7 saiz planet yang ada ni. Kita kena tambah satu planet lagi dengan cara kita membazir, dengan cara kita makan, cara kita eksploitasi alam. Planet ni tak cukup, kena buat satu lagi. Tapi kita tahu ini saja yang Allah beri kepada kita. Tak ada dah. Kamu hancurkan ini, hancur semua. Dan isu yang paling besar dalam dunia sekarang disebut climate change, perubahan cuaca, akibat daripada kita. Ini yang selama 2-3 hari, keracunan ataupun pencemaran air. Dan ini bukan kali pertama. Yang paling berat kita dengar ni baru beberapa bulan lalu, dipanggil Sungai Kim Kim di Johor Bahru. Tapi sebelum ni dah banyak. Kita tak serik, tuan-tuan, kita tak serik. Kita kira diri kita saja, kita kira rumah kita saja, kita kena anak pinak kita saja. Selebihkan pedulikan, keprihatinan kita ni sangat cetek. Apa yang dipikir, tuan-tuan, ialah yang panjang tak sampai pun
6 inci itu saya tekak, kita hujung lidah dengan tekak. Ini saja yang kita kira sedap untuk aku. Lepas tu yang bawah perut. Islam dihina, Quran dibakar di Sweden. Katun Nabi Muhammad SAW dihina, menghina Nabi. Peduli apa kita? Mana ada kita mau buat apa-apa tidak? Padahal baru 2 hari sudah berlaku. Ya. Di Sweden dia bakar satu Quran. Kemudian kemarin Charlie Hebdo, iaitu majalah Perancis, mengeluarkan kembali katun menghina Rasulullah dengan meletak gambar orang yang menjanggut, lepas tu ada apa namanya, serbannya, lepas tu ada bom atas serbannya, lepas tu dia sebut sini Muhammad. Tapi siapa yang ambil peduli, tuan-tuan? Apa yang ambil peduli? Masa kesatuan kita tak baca. Kita pakat-pakat tengok kawan-kawan bila ada pergi makan roti canai, tangkap roti canai, hantar pada kawan. Oh, hang rugi roti canai hebat. Hantar yang tu kita pun. Makan durian, selfie, hantar pada kawan. Ini yang kena sebelah ni. Agama dihina. Peduli apa kita? Global water crisis ini, tuan-tuan, kita akan hadapi bahawa 844 juta orang tidak punya akses kepada air. Maknanya dalam 7.8 bilion di dunia sekarang, setiap 10 orang ada satu tidak punya air. Kita ada bencana, disebut bencana alam. Itu istilah kita. Bencana alam. Gempa bumi, taufan, banjir, kemarau. Kita sebut bencana. Allah sebut fasad. Ya. Kita bencana pasal kita sebut ini, disebut kita salahkan alam lah, bukan salah kita. Tapi Allah kata fasad. Istilah Allah fasad. Kamu yang menyebabkan ini berlaku. Tuan-tuan pasal apa yang tiba-tiba kerak gempa bumi. Dalam tempoh abad 2 dekad yang lalu, gempa bumi kerak. Ahli saintis mengatakan kerana kita buat banyak empangan. Di dunia sekarang ni ada dekat 5 juta empangan, kecil dan besar. Empangan tu mengepung air, air tu menekan bumi. Kemudian dia letak sampai kepada plate. Kan kita punya bumi ni ada plate. Orang mengaji geologi kata plate. Ada plate India, ada plate sebelah sini. Plate tu bergerak kerana tekanan ni. Bila bergerak, itulah gempa bumi akan berlaku. Kerana kita tuan-tuan, kita yang buat benda ni. Allah kata fasad. Kita sebut bencana supaya kita lepaskan diri kita daripada masalah itu. Ini bencana, bukan masalah kita. Padahal punca kita. Dia kata COVID-19 kerana orang Cina di Wuhan makan apa nama? Kelawar. Entah betul, entah tidak. Tapi analisa kita ialah Allah telah meletakkan virus-virus ini semua dalam dunia haiwan. Dan dia hanya transmit sesama dia. Dia tak masuk dunia manusia. Tetapi ketika manusia merosakkan habitat ataupun tempat tinggal dia, maka haiwan ini mulai keluar. Dan dia masuk dalam medan manusia. Maka interaksi antara binatang dengan manusia sudah menyebabkan suatu keseimbangan yang telah kita rosakkan. Virus itu mulai dipindahkan ke manusia. Fasadun bima kasabat aydin nas, sebab kamu. Ini bencana-bencana ni. Saya pergi ke Palu. Saya tengok tanah bergerak, tuan-tuan, begini. Kampung yang ada 700 rumah tu dia bergerak. Bergerak
kemudian jatuh, tenggelam semua, kemudian dia tutup. Saya dengan Datuk pengusi Persatuan Seniman, saya panggil dia Lan Datuk Lan apa. Dia kata, Lan, kamu tengok, kamu buat filem tak ada lain ke cinta sana, cinta sini, orang ni mengorak sana, orang ni bicara, ni cerita kamu, ni cerita ni kamu kena buat. Allah tunjuk, ini alamatnya. Kalau kita tengok yang berlaku di banyak ni, yang dipanggil bencana alam ni, berapa juta manusia sengsara, tapi kita tidak sama sekali ingat insaf. Kita ada global poverty, iaitu orang miskin semakin bertambah. Di Malaysia kita ada top 20, M40, B40. Sekarang sudah bertambah, dipanggil B60. Sudah semakin banyak orang miskin yang tak cukup duit, yang kena buang kerja. Jadi bukan B40 sekarang dipanggil B60. Maknanya setengah daripada orang yang middle di atas mulai turun masuk ke bawah, jadi miskin. Tapi seperti saya sebut, punca kemiskinan bukan kerana tak cukup. Mohandas Mahatma Gandhi, kenal? Mohandas Mahatma Gandhi, tak kenal? Tak kenal? Ini Haji Gandhi, Mahatma Gandhi kenal? Kau anak saudara apa bukan? Allah ilham dia dengan kata-kata yang sangat hikmah. Dia kata, the world has enough for everyone's need, but the world does not have enough for everyone's greed. Dunia ni Tuhan bagi cukup untuk semua. Berapa bilion pun lahir di dunia ni cukup. Tapi yang menyebabkan tidak cukup ialah kerana dunia ini dipenuhi dengan ketamakan. Kita tamak, tuan-tuan. Sebab itu adanya miskin yang parah. Memang dalam Islam Allah sebut orang miskin itu ada. Orang miskin itu satu komponen masyarakat yang tak boleh kita elak. Tapi yang menyebabkan kemiskinan itu yang kita tak bahas. Dia sebab kemiskinan, kalau dia OKU, dia memang anak yatim, itu Allah beritahu, itu fakta. Akan ada supaya kamu tunaikan tanggungjawab kepada mereka. Tapi yang menyebabkan kemiskinan yang banyak ni sebab ada yang tamak. Yang gajinya di Malaysia, ada seorang gajinya setahun 190 juta. Korporat. Walaupun ini hak dia, dia meniaga dia, tetapi dari segi sistem ini tak betul. Macam mana boleh membiarkan orang yang gaji macam itu? Tak betul. Islam tak akan benarkan macam itu. Tapi kita benarkan kerana dia panggil free market. Duit dia, kita nak kata apa? Kita nak layan orang main golf. Padang golf yang paling kecil 200 hektar. Ni orang yang tak ada tanah, yang tak ada rumah, yang jadi gelandangan tu, kita tak ambil dia. Sistem kita tak betul, tuan-tuan. Punca kemiskinan tu kita tak pergi mendalam. Akhirnya kita hadapi ini. Di Malaysia ada lagi orang makan siput babi. Bila masa Covid ni sahabat saya Haji Badar, Haji Farus, pergilah kita pack makanan dan bagi. Terjumpa yang pelik-pelik. Ya Allah, macam mana boleh jadi miskin? Macam ini di Syam. Macam mana boleh teruk sangat? Because the system allows them to become poor. Kalau tengok kemiskinan dari data mengerikan, dan ini akan bertambah.
The world richest 1% have more than twice as much wealth as 6.9 billion people. Almost half of humanity is living on less than 5 to 5.50 ataupun $5 a day. Dia panggil the 1% club. Club orang 1% ni. Kan? Breakfast di Tokyo, lunch di Jakarta, dinner di London. The 1% club dia panggil. Tuan-tuan tengok MBS Muhammad bin Salman Saudi. Baru ni dia nak bercuti, ambil satu pulau, bawa 120 perempuan. Ini anak Raja Saudi. Macam apa kita tak tegur? Macam tak mau nama tuan akan di blacklist, tak boleh pergi Mekah. Betul. Kerajaan kita pun nak berhati-hati supaya jangan tergurus hati Saudi, parah kita. Padahal yang dibuat ini mungkar. Sekarang di Jeddah sudah ada night club. Di Riyadh lagi banyak. Jeddah duduk antara Madinah dengan Mekah. Parah itu, parah. Yang kita nak selamatkan, tuan-tuan tahu tak, rakyat Saudi diharamkan pergi ke bumi Palestin. Bila saya sampai dari Gaza, Sulaiman Raji panggil saya untuk pergi istana dia. Dia kata saya nak peluk saudara, saya nak ambil berkat saudara pergi ke Palestin. Kerana kami rakyat Saudi tidak dibenarkan. Padahal itu adalah saudara-saudara kita yang sedang dibunuh, sedang ditindas, sedang dizalimi. Kami tak boleh pergi tengok. Kami dengar saudara baru balik dan saya singgah ke Madinah. Dia minta saya naik kapal terbang pergi ke Riyadh, pergi istana dia. Dia kata, apa yang saya boleh tolong? Tuan bagi tahu, tolong sampaikan. Saya kata, kenapa Saudi jangan macam itu? Kan kawan saya yang kerja di Saudi, dia kata, cikgu jangan nak kata begitu. Saya kata, macam mana kalau kita tak terangkan kepada dunia? Orang Islam bunuh, orang kafir bunuh orang Islam, kita rasa ini perjuangan. Tapi kalau orang Islam bunuh orang Islam, perjuangan apa? Saudi bunuh Yaman, nak panggil perjuangan apa? Perjuangan Islam apa? Hantar dengan segala bom, orang tengah Ramadan, dia bom lagi. Yaman tuan-tuan sekarang ni kebuluran 13 juta. Kebuluran. Mati satu hari 300 ke 400 orang. Setiap hari. Yaman. Kenapa? Islam bunuh Islam. Islam bunuh Islam jauh lebih banyak daripada kafir bunuh Islam. Sekarang. Di Iraq. Di Afghanistan. Yang saya sebut itu. Di Yaman. Di Mesir. Di Libya. Di Tunisia. Di Algeria. Di Bahrain. Di Lebanon. Kita nak jawab kepada Allah ni. Every day, 10,000 people die because they lack access to affordable healthcare. Each year, 100 million people are forced into extreme poverty due to healthcare costs. Saya nak buat sini, kalau tuan-tuan nak bersama dengan saya, kita buat tuan-tuan. Saya nak jual saham satu unit RM1. Kita nak buat hospital wakaf. Mari kita buat hospital wakaf. Kita nak pergi hospital, tolak hospital kerajaan. Pergi hospital ni, kita mati kerana bil. Bukan mati kerana penyakit. Nak daftar pun mati dah, siap dah. Mampu. Saya sedang menulis buku. Buku tu bertajuk Orang Miskin Dilarang Sakit. Saya jual. Tuan-tuan beli ni? Belum beli lah. Orang miskin dilarang sakit. Tahu-tahu kita ni pakai air tawar, air jampi. Nak buat macam mana?
Mari kita buat. Kalau ada universiti wakaf di Azhar, kita buat hospital wakaf kita sendiri bagi orang-orang miskin. Mari dapat rawatan macam hospital swasta, rawatannya cepat, rawatannya. Kesian tuan-tuan, saya kesian. Saya tak tahu macam mana saya telefon cikgu ni, isteri saya nak buat anak, tak mampu cikgu, macam mana nak buat. Nak pergi hospital kerajaan penuh. Saya sendiri tuan-tuan, saya terpaksa. Hari itu saya ada kanser, ada tumor. Lepas tu potong. Ini dia naik balik. Lepas tu saya kata macam mana? Kata okey, you buat kemo 10 sesi. Saya kata nanti dulu. Lepas tu dikira-kira, dia kata kalau nak pergi yang swasta kemo yang cepat, boleh cikgu boleh 37,000. Itu pada saya. Itu pun saya dah menung dah. Kalau orang ni pencen PKS ni, tengok pula kesiannya, kan? Kejap bersilah, kejap dulu, sejak lenguh, nak bayar apa 37,000. Bagi tahu pada ya Allah, mohon maaf ya Allah, bukan aku minta mati, tapi tak upaya. Kalau ambil sekarang pun bagus. Ini realiti yang kita buat sendiri, tuan-tuan. Ini bukan Allah jadikan itu, kita yang buat sistem. Perang, saya kata tadi, 40 perang yang sedang berlaku di dunia sekarang. Budak, bayi yang belum beranak pun jadi mangsa perang. Yang belum beranak masih dalam perut. Saya selalu cerita, saya pergi ke kamp pelarian di tengok orang Rohingya yang sekarang orang Melayu Malaysia kita dan orang Malaysia semua dah naik benci dengan Rohingya. Saya tak tahu pasal apa benda ini jadi. Saya dapati bahawa dirancang oleh kedutaan Myanmar. Dia bayar netizen beberapa orang, siapa saja sebut Myanmar, apa batai. Sengaja tuan-tuan. Sedangkan mereka dah masuk 1982 masuk sini dan kita bantu. Dan mereka adalah orang miskin, mereka muhajiri. Kita bertanggungjawab. Kalau ada benda yang buat tak elok, ya kita kena menteras yang dia buat tak elok. Tapi kalau yang lain tu umum memang hidupnya meminta belas kasihan, kita kena bantu. Tiba-tiba sekarang ni sebut Rohingya, tak mau. Sekarang padahal pelarian daripada Afghan ada, pelarian Syria ada, Palestin banyak, pelarian daripada LTTE daripada Sri Lanka masuk, pelarian daripada Fatani, pelarian daripada Mindanao, pelarian daripada Iraq, pelarian daripada Allah tuan-tuan. Tiba-tiba Rohingya ni jadi. Sebab tuan-tuan kita salah memahami semua ni, sehingga saudara kita betul-betul menjadi mangsa. Saya terima perempuan ni depan saya. Saya pergi menziarah kamp-kamp lain. Tiba-tiba dia rebah depan saya. Daripada dua kaki ni keluar darah. Kemudian tu keluar anak. Perempuan ni tuan-tuan berjalan 7 hari. Dia berlari daripada Myanmar sampai ke Bangladesh 7 hari 7 malam berjalan kaki. Saya kata mana pergi suami dah? Suami dah dibunuh. Budak ni keluar depan saya ambil dengan tali perut, ada lagi dengan merah. Saya kata ni macam mana ni? Siapa nak jawab ni? Saya kata ni apalah dosa budak ni, lahir dalam keadaan begini. Kerana kita orang Islam membiarkan kezaliman. Peduli apa ini? Kan kes Myanmar, kes Rohingya. Dulu masa kita selamatkan Bosnia, kita bawa 300. Abim bawa 300 budak-budak Bosnia datang Malaysia masa pembunuhan 1990 di Srebrenica. Berebut orang Melayu minta, pasal apa? Putih. Comel. Main Rohingya, siapa pun tak tanya. Dia ambil apa? Penuh sirih rumah. Ini ikut tu, dia bukan tengok tentang ukhuwah Islamiah, dia bukan tu. Ini Allah, aku nak jawab kepada Allah nanti. Aku nak selamatkan budak ini.
Ini peta yang nak menunjukkan di mana peperangan yang berlaku. Ada peperangan yang 10,000 ke atas mati, ada peperangan yang 1,000 sampai 10,000, ada peperangan yang 100 ke 1,000 mati, ada yang peperangan dalam 100 mati. Jadi dia petakan ni. Jadi sudah, ini warna ni maknanya tempat-tempat peperangan ni. Dan kita berhadapan dengan, saya pergi tuan-tuan, saya diberi MAPIM ni, kami diberi satu camp di Syria dekat Aleppo. Saya pergi itu, saya kata, dia kata, tuan kami dah tak mampu, UN kata kami dah tak mampu dah, tuan ambil lah. Saya pun pergi dekat, berapa orang ni, berapa kemah ni? Tak banyak tuan, 70,000. Allah, 70,000. Satu kemah ada 5 orang, 10 orang. Kemah saja 70,000. Tuan tolong ambil, tolong uruslah. Kemah bukan kemah tuan, dia pakai kain dia. Mana kain yang ada jari-jari bubuh tiang, bagi boleh ada bumbung sudah. Saya bawa 5,000 khemah. Saya kata, nak bagi, tak kena, tak bagi, tak kena. Yang ada 70,000, yang saya ada 5,000. Jadi sudah saya buat keputusan nanti dulu. Kalau saya bagi ini, yang lain ni macam mana nak buat? Saya kata boleh, saya tangguh. Saya kutip 5,000 khemah tuan-tuan. Kos dia saya kutip dekat 4 bulan boleh dapat duit tu kita beli khemah. Dia nak tunggu 4 bulan pula. Dia orang ni sejuk, panas, semua duduk situ. Budak, orang tua, bayi. Saya pergi khemah antara Syria dengan Iraq, ada 3,000 tuan-tuan. Ketika saya sampai, 800 mati. Kerana sejuk, panas. Lepas itu UN kata, tuan, fikir macam mana nak buat ni? Ke negara mana kita nak hantar? Ini orang Palestin semua ni. Saya kata, pasal apa? Tak tuan, saya nak bagi tahu. Ini UN punya pegawai. Yang tawar untuk ambil diorang ni Chile, Finland, Belgium, US, UK, New Zealand, Australia. Tak ada satu negara Islam yang nak ambil. Orang Palestin. Saya wakil daripada Malaysia yang dijemput, tengok sendiri. Dia pun bagi saya 100 file. Semua cukup. Setiap orang ni, dia punya maklumat apa, tuan tolonglah bawa. Saya pun tengok satu-satu, ada yang budak kecil, ada orang tua, ada wanita. Saya balik, jumpa Pak Lah. Masa itu Pak Lah nanti. Saya beritahu Pak Lah, tolong. Kita ambil lah, supaya bagi signal kepada Indonesia, bagi signal kepada negara Islam, ambil. Pasal negara bukan Islam yang nak ambil. Pak Lah kata, banyak lah cikgu, kita tak larat nak belah, banyak dah pelarian, banyak sangat. Saya kata, bukan saya minta duit daripada kerajaan. Kami NGO ni kami boleh atur. Banyak orang nak jadi keluarga akad, ambil dia. Bukan ramai pun, 100. Supaya biar Indonesia pun ambil, supaya Pakistan ambil, supaya Turki pun ambil. Tiba-tiba tak boleh ambil. Tuan-tuan, UN hantar kepada video, dia orang tak boleh tunggu. Dia orang hantar 80 keluarga ke mana? Ke Sweden. Dan ditunjuk macam mana orang Sweden sanggup mereka bawa ke gereja. Masa itu keluarga-keluarga angkat orang Kristen ambil seorang satu. Dia hantar video kat saya. Maknanya dia dah tunjuk mesej. Dah kamu orang Islam sendiri tak boleh nak bantu. Ini dia orang ni duduk di sini dalam keadaan no man's land. Nak masuk balik ke, nak masuk Syria tak boleh, nak patah balik Iraq tak boleh. Maka kami hantar pada Sweden. Chile ambil 300. Chile tu nak Chile. Jadi macam mana kita nak selesai, insyaAllah. Keprihatinan kita, tajuk saya tadi, keprihatinan kita sangat rendah. Saya bagi yang terakhir lah. Saya kalau COVID ini selesai, insya-Allah saya nak pergi ke makam Raja Najasyi yang Rasulullah hantar sahabat-sahabat, kata pergi. Sana ada Raja Kristian yang baik, yang boleh menyelamat. Ingat kan? 2 kali Rasul hantar. Satu bilangan lebih kurang 70-an, kemudian dia hantar kali kedua 100 lebih.
Raja Najasyi itu akhirnya masuk Islam dan makamnya di Eritrea. Orangnya namanya Imam Adam. Dia telefon, dia kata kami dapat tahu nama tuan, selalu orang sebut, kami nak minta tuan tolonglah datang. Kerana di kawasan ini orang Islam semua miskin-miskin. Jadi bila saya tengok gambar ni, dia hantar gambar yang budak-budak Islam yang ada salah silah daripada Raja Najasyi ini dalam keadaan sangat parah. Ada 80 keluarga. Tapi saya cuma nak beritahu tuan bahawa kalau tadi pelarian, sekarang dunia ada 79 juta pelarian di seluruh dunia, 65% adalah Muslim. Jadi kebularan, kelaparan, kematian itu sangat banyak. Jadi saya fikir, macam mana kita nak tolong? Tapi pas saya nak pergi ke makam Raja Najasyi ini, dia ada makam dia, kemudian ada dua masjid. Karena saya nak merasai bagaimana orang Islam cari orang kafir yang pemurah. Zaman itu sampai macam itu. Maknanya tak ada sebab kenapa kita nak bertempur dengan orang kafir kalau tak ada alasan apa-apa. Ada seorang ni, namanya Jason di Malaysia. Dia buat satu pertubuhan, dia punya NCOM. NCOM ni the next generation, next young Christian generation. Dia tak mau Kristian yang grup evangelis ni yang nampak kita kena Kristiankan Malaysia, Kristiankan Indonesia. Dia kata ini kami tentang kisah. Jadi dia datang nak kerjasama dengan saya, dengan api. Dia bagi kat saya sanitizer. Boleh tak cikgu tolong bagi. Ini saja sumbangan kami. Dia kata ini Kristian buat kerja ni. Ada sanitizer. Saya pun pakai dengan Haji Badar, dengan Haji Farus. Kita ada. Dia lekat pula dekat sanitizer tu gambar sengsara orang Uyghur, orang Cina. Dia kata kita kena tolong ni cikgu. Ni kena tolong. Nanya orang Islam. Orang Kristian pula ambil berat. Yang kita ni Uyghur. Lepas ni kena tarik jalan. Ingat apa Uyghur. Mudah. Okeylah, tuan-tuan, saya nak habis di sini. Saya mengatakan tajuk berbagai inilah pergolakan umat Islam antara bangsa, keprihatinan kita. Apa yang harus kita buat? Paling sedikit tuan-tuan, jangan lupa kita doakan untuk kaum muslimin seluruh dunia. Fi kulli makan wa kulli zaman. Kalau boleh sebutkan satu persatu, Uyghur, Kashmir, Palestin, Suria, Afghanistan, sebut satu persatu. Karena mereka mengatakan, bila saya beritahu kepada orang, kami sebut Kashmir dalam doa, dia kata, ya Allah, itu pun jadilah. Tapi ada surau masjid kita ni langsung tak sebut Allah. Saya pun tak tahu dia kira muslimin wal muslimat, kira semua orang. Cuba kita jadi macam tu, saudara. Tiba-tiba ada orang sembahyang hajat untuk kita. Nuh di mana? South Africa. Nuh di mana? Nuh di di sebelah Liberia, Sierra Leone. Tiba-tiba ada komuniti Islam buat solat hajat untuk kaum muslimin Malaysia. Apa kita rasa? Lain macam, tapi kita tak ambil berat. Yang kedua, kita menyumbang. Jangan sampai kita baca, imam selalu baca dalam solat, hatta zurtumul maqabir. Kamu mengumpul harta hatta sampai kamu dah di pinggir kubur. Masih tak sedar, masih ada kuasa. Duit aku. Nak menyumbang maksud berat. Ini Gaza sekarang ni dah naik sampai 6,000 COVID. Sudahlah Gaza tu lockdown dah dekat 13 tahun. Ini lockdown pasal COVID pula, double lockdown. Dan akses ubat tak ada. Dia elektrik hanya 3 jam sehari. Air bersih terputus. Sanitasi tak ada. Jadi Gaza 2 juta orang nak hidup, dia orang kata macam mana?
Kita kata kita nak bantulah apa yang boleh, makanan ke apa. Jadi orang kita ni bila dengar begitu kata Allah derma pula, macam ni derma lagi. Dia selalu begitu. Orang kita gitu kan. Tak habis-habis. Tapi Allah nak uji kita tuan, sampai satu hari besok ni orang akan derma untuk kita pula. Jangan ingat kita tidak boleh jadi macam Palestin, jangan ingat kita tak boleh jadi macam Rohingya, jangan ingat kita tak boleh jadi macam Iraq. Allah akan beri itu putaran. Dengan kelalaian kamu dan kecuaian kamu, aku akan beri benda tu baru kamu tahu. So sekarang mari kita jadikan sedekah kita sebagai benteng supaya Allah menggantung bala. Ni kena COVID sikit tuan, bukan apa kan. Pakai, jadi sekarang ni syok dah pakai, rasa style lah. Udah macam-macam tulis tu. Ada yang batik, ada apa, dah jadi fashion pula sekarang. Sikit je ujian kita COVID ni, ya Allah Rabbi, tak ada apa. Mari tuan-tuan kita sumbang. Yang akhir sekali, maklumat yang saya beri ni, saya izinkan tuan-tuan share. Ambillah, kopi lah. Kumpul anak-anak muda, syarahkan pada mereka. Ayah dah tak lama. Satu hari ayah akan pergi dan kamu akan menghadapi semua ini. Ingatkan mereka tentang jawab tentang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ingatkan mereka, kamu kena tanggungjawab bela saudara kita di China, bela saudara Islam kita di India. Di India 200 juta tuan-tuan umat Islam di India. Apa yang sekarang dilakukan? Mereka sedang diserang atas nama kerana di rumah orang Islam ada daging lembu. Jadi dipanggil mob lynching oleh the protectors of cows. Menyerang rumah-rumah orang Islam kerana dalam tu ada daging lembu. Sekarang mereka nak menghapuskan 200 juta umat Islam di India dengan tajuk Hindu Tua, iaitu ketuanan Hindu. Jadi sampaikan maklumat ini kepada anak cucu kita tuan-tuan. Kita dah tak lama, kita dah tak. Ayah, Tok Wan takat ni je kami boleh buat. Kamu kena sambung. Kalau kita pergi pun kita akan rasa reda, perjuangan kita disambung oleh anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah manfaatkan. Di sini ada, dulu pernah saya berkenan kalau Haji Badar ada bawa ya. Saya cetak surah Yasin dan Kebangkitan Ummah ini rancangan 1 juta naskah dan sumbangan RM10 kepada Yasin ni sebab begini. Kita baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin nak pergi haji, baca Yasin anak ambil baisa semua, tapi tidak ada baca Yasin untuk meningkatkan perjuangan umat Islam. Jadi sejarahnya Yasin di Malaysia ni tuan-tuan, 1947 apabila Bintang 3 serang balik, komunis serang balik, kita dibunuh banyak oleh komunis Cina. Lepas itu seorang nama Tuan Haji Ahmad, dia kata kita kumpul di Masjid Kupang dan kita tinggal satu senjata yang kita ada, iaitu Yasin. Dibacalah Yasin itu dengan kuat. Tiba-tiba semangat orang-orang Islam Melayu di Baling, termasuk di Gurun, kalau tuan-tuan dah berkedah tahu lah yang Gurun, Bukit Jenun, saya orang Kedah. Jadi semua naik semangat. Dengan apa ada mereka serang Bintang 3. Bintang 3 bertahan hanya 14 hari. Kekuatan Yasin. Sekarang saya mengatakan umat Islam sudah parah hari ini, mari kita baca Yasin dengan niat, ya Allah lindungi umat Islam, ya Allah beri kekuatan kepada perjuangan Islam, ya Allah bela Masjid Al-Aqsa. Sebab itu saya namakan surah Yasin dan Kebangkitan Ummah. Dan ada tafsir Yasin di sini. Yang menulis ini dan saya cukup bantu sekali untuk menulis tafsir ini ialah Profesor Madya Ustaz Zawarwi bin Ahmad, anak kepada Tuan Haji Ahmad yang kumpul orang di Kupang tu. Ustaz Zawarwi ini anak dia. Dialah yang menulis. Jadi tuan-tuan, dengan tuan-tuan memiliki ini, kita sedekahkan kepada orang lain ke apa, kita boleh menyumbang lagi kepada tabung kita nak
membela umat Islam, terutama Masjid Al-Aqsa. Sebab saya setiap Ramadan saya pergi sana untuk buat projek di dalam Masjid Al-Aqsa. Kita buat 2 klinik, kita tukarkan kapet yang dah dibakar oleh Yahudi, kita perbaiki bumbung yang telah pecah, kita bagi pintu, ada 5 pintu yang telah ditembak oleh Yahudi dan kita cuba perbaiki. Dan kita ambil kontrak 1 tahun untuk jadi pembersih. Membersih itu kita upah, kita ambil projek itu, kita lah yang buat. Malaysia, NGO Malaysia ni saja yang dibenarkan, yang lain belum lagi dapat. So inilah yang kita kutip ni untuk kita bantu Masjid Al-Aqsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.